Assalamualaikum, hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda masai pengalaman kisah misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okay guys, dengan layout yang bagi aku dia agak muhasabah diri lah sebenarnya. Ingat mati, ingat sakit. Okay. Baik, ini agak special lah Mana kita bawakan guest yang orang kata pemberani, Pis. Betul. Nak tunjukkan muka, wajah kan. Sebab kita jarang-jarang guest yang berani nak tunjukkan muka. So kenapa kita kat sini? Kejap lagi kita akan tanyalah kita punya guest ni. Okay, jadi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Mana dah subscribe, thank you so much. Dan kepada korang yang belum follow our social media, boleh tekan link di bawah. Okay, dan kepada korang yang berminat nak cerita kisah seram pada Santai Chill, boleh tekan link WhatsApp di bawah dan bagi tahu yang korang ada cerita seram nak kongsi. Baik, macam korang tengok, kita bukan kat kawasan perkuburan. Walaupun tadi aku ada lalu kawasan perkuburan, aku agak seram. Sebabnya sebelum kita nak shoot ni, kita memang tahu, Colin dia beritahu dia adalah mempunyai ataupun pekerjaan dia. Tapi aku tak nak cerita, biar owner ni cerita dulu. Selanjutnya apa pun, Syuk, macam biasa. Okey, baik bang, kita nak berkenalan dulu. Okay, yang ni adalah yang kali pertama kan, ya, abang berada di Santai Chill. Okey, baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, boleh kenalkan diri bang? Okey, nama saya Anwar. Okey, dah berkahwin, dah mempunyai seorang anak. Okey, pekerjaan tetap saya ialah juru teknik mesin CNC. Okey, itu pagi. So bila malam saya bertukar menjadi pembuat batu nisan. Pembuat batu nisan geng. Batu nisan. So ini kerja saya bila saya berkelapangan pada waktu malam lah. Samping tu saya juga buat untuk proses pemasangan atau pembaik pulih batu nisan ke kubur pun kita ada buat juga. Baik. Baik. Okey. Jadi bila bercakap tentang pembuat batu nisan bang, saya pasti ramai tertanya-tanya. Ni mesti cerita pembuat batu nisan ni kan, mesti ada cerita seram dia. Tapi kadang-kadang bang tak semestinya kan cerita kita buat benda ni kena kacau. Jadi ada ke pengalaman abang sepanjang buat batu nisan ni diganggu? Okey, kalau nak dikatakan kita buat batu nisan ya, majoriti kita punya pemikiran bila kita cakap batu nisan ni, dia akan terfikir satu, first at all, kubur. Betul lah, tempat di mana kita akan berakhir nanti. Betul. And then second ialah makhluk-makhluk halus macam-macam lah. So far alhamdulillah, sepanjang saya berkecimpung dalam bidang ni, yang ekstrim tu tak ada. Yang ekstrim tu belum pernah terjadi lagi. Cuma penampakan yang daripada jarak jauh tu memang ada lah. Berlakunya di tempat saya bekerja sekarang. Okay. Tapi so far untuk malam ni bukan kisah pembuat batu nisan abang nak cerita? Bukan.
Ada lagi ekstrim daripada tu sebenarnya. Oh. Mantap. Itu yang mantap. kita nak dengar tu. Tapi tadi abang kata abang dah berkahwin Dah berkahwin lah. Nasib baik. Kalau tak Dah nanti berkahwin. ramai minta ijaz nombor bang. Jangan orang rumah tengok. Minta ejaz nombor nak batu nisan boleh. Batu nisan tak jadi masalah. Kalau nak batu nisan tu tak jadi masalah. Tapi ejas lain tak boleh. Jangan. Pening kepala ni. Alright. Okay bang, kalau bukanlah nak cerita pasal buat batu nisan punya pengalaman seram, apa cerita seram yang abang ada sebenarnya? Okey, sebenarnya saya ada beberapa cerita yang terjadi di depan mata saya semasa saya belajar, semasa saya politeknik dan semasa saya bekerja lah. Of course bekerja. Tapi hari ni, malam ni saya akan ceritakan tentang sekolah dulu. Masa sekolah dulu. Okey, so dah boleh semula ke apa? Okay, boleh kita boleh. pun dah tak sabar nak cerita pengalaman seram abang ni yang lagi seram daripada buat batu nisan. Kan? Ayo kita mulakan dengan cerita pertama. Dipersilakan bang. Okey, cerita pertama ni masa saya dia agak klise. Kalau kita cakap bila sekolah ni, asrama ni, kita akan fikir tentang klon lah, tentang orang terbang lah kan. Okay. So nak jadikan ceritanya, masa saya sekolah teknik dulu dekat Rembau, okay, aktiviti fly ni biasalah kita lakukan lah. Okey, nak dijadikan cerita, saya bersekolah di Rembau dan sekolah tu sekolah pertanian. So kita nak fly tu belakang daripada kita punya asrama ni, ada kelapa sawit. Ladang kelapa sawit. Okey, satu malam tu macam biasa hari Jumaat, masing-masing semua kata nak fly, nak pergi. Salah satunya kita nak pergi main snooker, and then nak pergi beli stok rokok lah. Sebab masa tu bisnes rokok menjadi kegilaan antara pelajar-pelajar lelaki kan. Okay, so kita pun fly, pergi berdua. Okay, pergi berdua. Masa tu lebih kurang dalam pukul 11 lah, lebih kurang pukul 11. So keluar daripada sekolah tu, kita akan melalui kita punya ladang kelapa sawit. Okay, so dah lalui ladang kelapa sawit tu, sampai kat tempat kita dah beli barang semua, dah beli rokok semua, dah main snooker semua. Anggaran lebih kurang dalam pukul 2 pagi. 2 pagi kawan dah mesej, kawan dah cakap, jom kita balik. Kita balik lah. Sebab apa? Kita risau. Risau apa? Satu, risau kita tak risaukan makhluk-makhluk halus ni. Kita cuma risaukan mabuk, orang mabuk, lagi satu anjing. Okay. Itu yang kita risaukan. Sebab apa? Kalau yang benda tu nyata depan mata, itu kita risau. Yang tak nyata tu mungkin kita boleh abaikan lah, tak payah fikir lah. Okay. Lepas tu nak jadikan cerita, laluan nak balik ke asrama tu, macam saya cakap tadi, kita kena lalu kelapa sawit dah. Macam saya cakap, pergi berdua. Masa nak balik tu, kita telefon kawan lah. Sebab kita takut, misal kata warden ada kat rumah ke apa, warden buat rokol ke apa kan, payahlah kat kita nanti. So telefon kawan. Kawan tu berada di tingkat 2. Okay. Tingkat 2 asrama. So dia punya view tingkat 2 tu boleh nampak sawit tu. Boleh nampak ladang kelapa sawit tu. So cakap dengan dia, okay, aku dengan, kita panggil kawan saya A lah, aku dengan A ni aku nak balik, kau tolong tengok kejap. Warden dia tak ada kan. Dalam masa yang sama kita telefon. Okay, jalan kaki, jalan. Member dah senyap. Dia kata line clear. Dia kata mula dia kata line clear, dah boleh balik, dah boleh jalan. Lepas tu dia senyap lagi. Saya cakap, ada apa-apa tak? Tak ada apa-apa. Lepas tu jalan sikit, lepas tu dia tanya, kau pergi tadi berapa orang? Kat tengah-tengah kelapa sawit tu, antara asrama tu, dia tanya, kau pergi tadi berapa orang? Aku pergi berdua lah dengan A. Kenapa? Siapa yang kat belakang? Siapa yang kat belakang? Masa tu saya tengah telefon, kita tak cakap dengan kawan lagi yang si A ni. Tak apa, abaikan yang belakang tu. Jalan. Kita jalan, masuk. Si A ni kat belakang.
Jalan je, dah masuk asrama semua. Sampai dekat asrama, dia member tanya, kau perasan tak kat belakang kau ada orang? Dah sampai kat bilik kan, kau perasan tak kat belakang kau ada? Aku tak perasan. Rupanya member saya yang A tu dah terketau-ketau. Sebab dia paling belakang, dia dah terketau tau. So dia dah jadi macam cakap, kenapa? Aku rasa memang ada orang kat belakang aku tadi. Member dah risau. Lepas tu cakap dengan dia tak ada apa-apa. Dan insya-Allah tak ada apa. Balik, kau pergi mandi, bersihkan badan. Lepas tu rehat macam biasa. Alhamdulillah benda tu tak berpanjangan lah. So dia mati dekat situ je. Dia tak ada kacau kita semua, tak ada. Ngam-ngam masuk asrama, dia tak ikut lagi dah. Itu yang kejadian boleh dikatakan paling antara yang terekstrim lah masa saya fly dulu. Masa fly asrama dulu. Itu baru satu kan kisah asrama. Itu kisah asrama. Pergi 2, balik 3. Tapi kawan tak ada cerita lah muka dia macam mana, rupa dia macam mana. Dia tak nampak, rupa semua tak nampak. Cuma kan macam saya cakap tadi, kelapa sawit gelap. Ya. Lebih gelap daripada keadaan sekarang ni. Dia gelap. Dia cuma nampak bila kita telefon tu kan ada cahaya. Dia boleh nampak kan member saya suluh bawah untuk tengok laluan tu kan, sama ada okey ke tak okey kan. Dia kata pergi memang nampak 2 lampu. Balik tu memang nampak 2 lampu. Tapi member boleh nampak kat belakang tu ada orang. Dia jadi terperanjat dah. Benda tu jadi macam siapa lagi seorang? Siapa kat belakang kau tu? So alhamdulillah dua-dua tak jadi masalah. Tu. Nampak kau, jangan nak fly. Kau tak tahu apa yang kau bawa. Betul kan? Tapi bagus juga ada yang cover line Memang. Okey. Masa asrama dulu memang orang kata teamwork tu memang diutamakan lah. Sebab betul. Apa, kalau diorang tak keluar, kalau kita orang tak keluar pergi beli barang, stok putus, pening masing-masing. Faham. Faham bagi aku standard lah. Standard budak-budak lelaki, dia orang kata budak lelaki ni penjakal sebenarnya. Dia ada dia cara dia menyeluduk dia keluar, tapi itu bukanlah lesen untuk korang buat lepas ni. Betul. Ni cerita nakal dulu lah. Betul lah kan. So janganlah buat. Okey, kita itulah balasannya. Nasib baik tak ada apa, tak demam ke apa. Alhamdulillah saya tak kena sebab saya dah aware benda tu. So kita tak pandang belakang lah. Yang orang belakang ni yang dia terperanjat. Seminggu turun surau. Seminggu turun surau 5 waktu. Kira diikmah walaupun seminggu. Okey, dan masa kawan tu pandang, dia pandang maksudnya pandang memang nampak ataupun dia ada rasa yang orang paling belakang si pegang yang si A tu sebenarnya. Dia kata dia tak berani nak pandang belakang. Cuma dia kata sepanjang kita orang lalu untuk masuk ke asrama tu, dia rasa macam ada orang kat belakang. Kita boleh rasakan ada apa macam orang kat belakang kita kan. Dan dia dah tahu benda tu. Dia dah tahu benda tu ada. So dia buat macam tak nampak benda tu. Buat macam tak nampak kita jalan je. Walaupun dalam hati kata dia dah takut ni. Jangan tunjukkan kat depan kan. Baik. Okey bang, itu cerita yang pertama. Yang kedua ni pasal apa? Okey, yang kedua ni guru dia, cikgu dia, cikgu Motai nak turunkan belaan dia dekat kawan saya. Baik. Cikgu asrama juga? Bukan. Dia macam ni. Kisah dia, kawan saya ni, dia masa dia sekolah sebelum masuk teknik, dia ada belajar Motai. So dia merupakan antara salah satu pelajar kesayangan, kegemaran cikgu tu lah. Dia punya dia punya cikgu dia lah. And then bila dia dah masuk asrama, dia dah dia dah tak involve lagi dengan benda tu. So nak jadikan cerita, cikgu dia tu nak meninggal. So belaan dia tu tak ada orang nak jagalah. So belaan dia tu nak pergi dekat dia. Nak pergi kat dia. Kejadian ni jadi masa lepas kita orang habis training rugby.
Macam saya dulu dengan sekolah saya lah, saya mewakili sekolah rugby peringkat daerah. So memang kita orang akan training sampai maghrib, sampai petang lah. So nak jadikan cerita, lepas training tu masing-masing semua dah kepenatan kan, duduk dalam dorm, nak sejukkan badan lah. Buka, tiba-tiba kawan ni dia jadi macam kawan, kita panggil dia Ai lah. Ai ni dia kejang. Kejang. Dia dah kata tolong sakit. Kaki dia kejang. Okey, tak apalah. Kita dah buat semua, kita dah bantu dia semua. Dia kata tak boleh. Ada seorang kawan ni dia geti tengok, dia geti urut. So dia urut lah. Dia kata ni bukan simpul biasa. Ni simpul biawak, dia kata. Jadi macam apa pasal ni kan? Jadi kan, okey tak apalah. Dah melaung-laung semua, dia dah tak boleh kontrol badan dia semua. Panggil warden, cakap cikgu, arwah lah cikgu saya tu. Member ni Ai dia kejang. Tak boleh nak okey kaki dia. Lepas tu warden tu, dia lah warden kan, tak semua warden kosong kan. So dia ada ilmu sikit. So dia tengok ini bukan sakit biasa ni. Okey tak apa. Bawa pergi tipe ambulan, bawa dia pergi hospital. Dia duduk hospital. Balik. Nak jadikan cerita, dia balik sini. Maghrib juga dia kena kerasukan. Masa tu jadinya benda tu masa kita orang nak sembahyang maghrib dekat dalam surau. Member dah berlari, member dah resah semua. Jadi kerasukan. Ramai masa tu. Okey, kerasukan semua dapat tangkap. Dia lari dapat tangkap lah. So, kita cuba untuk kontrol dia lah kan. Kontrol dia semua. Kejadian tu memang huara lah. Lepas tu warden cakap okey tak apa, semua pelajar balik ke asrama, buat prep. Okey, prep macam biasa. Yang ni kita cuba settlekan. Tak boleh prep. Dah prep biasa semua, masing-masing semua dah risau kan. Malam tu pula, lepas tu satu asrama kena kacau. Sebab warden dah cuba halang untuk benda tu tak nak masuk kat badan CIE. So benda tu kacau satu asrama. Perempuan-perempuan, aspuri semua kena. Memang histeria teruk gila lah masa tu. Pelajar lelaki masuk ke asrama perempuan untuk backup lah, untuk apa orang kata apa, untuk pegang pelajar perempuan ni kan, supaya dia tak lebih agresif kan. Sebab bila orang kerasukan kan dia lagi agresif kan. Okey. Lepas tu dalam masa yang sama, pelajar saya CI ni duduk dekat dalam bilik. Kita orang pun malas nak ambil pot lah benda-benda ni semua. Kau nak wahara lah. So kita orang dalam bilik. Warden dah cakap Ai duduk dalam bilik, jangan bagi dia keluar. Duduk je dalam bilik. So kita orang dah duduk dalam bilik. Aktiviti yang kita orang buat, main kad. Main kad pula main kad. Okey, kita main kad. Sebab kita nak lekakan dia. Kita tak nak orang kata apa, dia takut. Tak nak takut. Masing-masing semua tak nak takut kan. So kita lekakan lah, main kad. Dalam masa main kad tu dia kena lagi sekali. Dia kena. Dalam masa yang sama, keliling tu ada 10 orang kot. Mula-mula kita tak perasan dia. Dia tak main kad. Dia duduk tengok kita main kad kan, duduk atas katil. Dia senyap apa. Okey, kata saya, okey, you okey tak? Dia senyap apa. Dia dah kejang, badan dia dah tak bergerak kan, kaku. And then okey tak? Dia kata, dia senyap. Lepas tu masing-masing semua dah tahu dia dah kena. So masing-masing semua dah duduk kat sebelah, pegang badan dia supaya dia tak lari pergi ke tempat lain ataupun lompat ke tempat lain kan. Sebab kita asrama tinggi kan. So dah pegang semua. Dia mengonta lah. Lebih kurang dalam 6 ke 7 orang lah pegang dia, supaya dia tak bergerak. Lepas tu ada member biro dakwah. So dia kata tak apa, ramai-ramai baca. Pintu tu tutup lah. Pintu dom tu macam saya cakap tadi, pintu dom tadi tutup. Dia tertutup. Lepas tu baca. Ada seorang tu memang dia pandai lah benda-benda ni. So dia tarik benda tu keluar, pintu dom tu boleh terbuka.
tudung kayu tu kan. Pintu dua kayu tu kita memang tutup sebab kita nak main kad semua. Kita tak nak bising-bising semua kan. Tak nak. Maksudnya kunci je lah. Kunci lah. Kita kunci. Tapi bila dia buang benda tu, dia tarik benda tu, pintu dom tu terbuka. Pintu dom tu terbuka. Masing-masing semua dah tercengang. Dah takut kan. Okay, tak apa. So member hari ni dah penat. Dia pun terlentuk, baring, cakap dengan warden, dia kena lagi sekali. Okay, warden settlekan semua. Warden telefon bapak dia untuk angkat dia balik. Masa dia dekat rumah pun, dia pun kena juga. Baru masa dekat rumah tu baru kita tahu yang sebenarnya dia kena ni sebab benda tu nak turun. Nak cari pengganti kan. Benda tu datang. Dan warden dah block si air ni supaya tak dapat nak masuk. Benda tu kacau satu asrama. Itu kisah dia masa asrama dulu lah. Tapi penampakan tu memang kita tak nampak Yang nampak cuma perempuan je. Yang lelaki saya tak pasti. Macam saya pun tak nampak benda tu. Okay, kalau yang tadi abang cakap dia kacau satu asrama tu, macam mana dia kacau satu asrama tu? Dia macam mana? Pelajar perempuan tu menjerit tau. Okay. Dia kata bila budak perempuan tu kena kerasukan, dia menjerit. Dia kata aku nak budak ni. Aku nak budak ni. Lepas tu warden perempuan kan, dia kata kau bukan siapa-siapa yang kau nak budak ni. Dia bukan milik siapa-siapa. Dia macam tu lah cerita dia. Dia kata dia nakkan si air ni. So kita panggil orang luar untuk buang benda tu, untuk tarik benda tu. Dalam masa yang sama air pun kena. Sebab dia nak lekakan orang keliling supaya fokus dekat sana. Si air ni tak ada orang jaga. Itu sebenarnya dia nak buat macam tu lah. Itu yang masa yang sama kita orang tengah main kad tu yang dia pun kena. Tapi alhamdulillah dapatlah orang kata apa, kontrol benda tu. So dia buang dekat rumah dia. Dia settlekan benda dia dekat rumah. Alright. Yang cerita yang kedua ni, pada saya dia okey-okey lagi lah. Yang pertama tu tadi lagi garang lah. Kan? Yang ni dia okey, tapi itulah yang kena kat kawan kan. Kena kat kawan. Kena kat kawan dia. Kita pun abang main kad kan? Main kad. Jadi masa main kad tu, macam mana respon yang abang nampak dia ni kena rasuk? Memang keras je ke ataupun dia tiba dah mata putih je? Macam mana respon dia? Okay, kita main kad. Kita main biasa kalau ramai-ramai kan kita main huha-huha. Okay, kita macam jerit sana, jerit sini. Kita panggil dia, tanya dia kan. Macam kita main biasa orang belakang, Ai tu okey tak okey? Nak lawan ke tak? Tapi bila kita punya bila dia tak respon tu, kita dah tahu tau. Faham? Sebab dia memang kita tahu dalam satu dom tu memang suka main kad. Sampai pernah lah kena hukum sebab ada kad drop dekat dalam. Memang kita orang suka main kad masa tu. Aktiviti riada dalam dom lah. Mulanya orangnya pun agak ceria kan? Orang dia ceria je. Orang dia macam boleh ni lawan ni, ni okey, ni boleh, kau jangan takut, semua kan. Tapi bila kita tanya dia senyap tu, yang bila kita tengok mata dia dah macam terbeliak sikit kan. So kita dah faham lah dia dah kena lah tu. So masing-masing dah ambil position masing-masing untuk kawal dia. Itu. Alright. Okay. Dan dah pintu tu memang selak lah. Memang selak. Kita memang selak. Macam mana yang pintu tu terbuka? Boleh describe lagi detail macam mana pintu tu terbuka? Adakah selak tu nampak terbuka satu, selak tu terus terbuka ke? Dia macam mana saya nak cakap? Macam ada satu angin tolak tau. Tolak pada luar lah. Tolak pintu dia macam buka macam ni. Macam ni kan. Okay. Kan dia tutup macam ni kan. So ada daripada dalam ni angin tu tolak keluar. Terbuka. Pintu tu memang terbuka. Pintu asrama kayu memang berat lah kita nak. Memang berat benda tu nak tolak, kena angin yang betul-betul kuat baru boleh dia terbuka. Kita dah selak, mungkin kalau nak katakan selak tu jatuh ke mungkin lah, tapi untuk pintu tu terbuka luas mustahil sebab tak ada angin masa tu. Yang ada pun angin kipas.
Faham. Baik. Okey bang, tu cerita yang ketiga berkenaan asrama. Memang cerita asrama ni ada peminat dia. Dan lain lagi Cikgu Mat punya cerita asrama. Sampai ni orang minta, aku tak tahu lah. Baik, untuk cerita ketiga bang, cerita pasal apa pula? Okey, untuk cerita ketiga ni macam saya cakap tadi, sekolah, asrama. Sekolah saya ni sekolah pertanian. Okey. Sekolah pertanian Okey, kalau sesiapa yang tahu tu tahulah. Okey. So nak dijadikan cerita, setiap hari Jumaat kelas kami, kelas kita orang ada aktiviti penternakan. That's mean kita akan masuk ladang and then kita akan buat apa yang betul dah. Nak dijadikan cerita, masa tu kita orang kena sembelih ayam. Okey, sembelih ayam. Dah sembelih semua siap, masuk dalam freezer. Sebab asrama ni ayam yang ada ni dia orang akan jual dekat orang luar untuk siapa-siapa beli lah. Boleh dapat income lah untuk sekolah. So kelas saya ada 31 orang lelaki. Tak ada seorang pun perempuan. Okay. So nak dijadikan cerita, 31 orang lelaki tu dalam dom saya tu semua satu kelas. Tapi ada 20 orang je lah. Yang selebihnya masuk ke dom lain-lain lah. So nak dijadikan cerita, masing-masing cakap buat hari Sabtu buat BBQ. Nak buat BBQ lah. Tanya ayam mana nak dapat. Ni ayam dah ada. Okay. So dah sembelih semua, simpan dalam freezer. Hari Sabtu diorang keluar pergi outing. Okay. Malam Sabtu tu pula, malam kita nak laksanakan program kita membarbecuekan ayam tu. Okay. Masing-masing semua dah masuk ke ladang. Masuk ke ladang lah. Ladang tu memang gelap lah. Memang gelap. Tak ada lampu masa tu. Okay, nak barbecue ayam. Okay. Seorang dah jaga dekat blok A, tengok Pak Gad. Yang lain semua barbecue ayam. Antara orang yang terawal pergi untuk barbecue ayam, saya lah. Okay. Ladang tu ada, dekat sekolah ada ladang ayam, ada ladang lembu. Ada kandang ayam, kandang lembu, ada ladang buah lah. Okay, kita nak buat ni dekat kandang ayam. So kandang ayam. So kita pukul 10 dah pergi lah. Pergi ladang untuk ambil ayam, untuk start buat BBQ lah. Antara terawal saya yang pergi. Masa nak pergi ke ladang tu, ternampak ada pokok. Ada satu pokok tu, ternampak ada kain putih kat atas pokok. Okay. Kain putih kat atas pokok. So kita dah nampak. So kita jadi macam, aduh, nak pergi tak ada. Puas-puas lah, nak pergi tak ada. Cakap dengan member. Lepas tu ada kain putih kat atas tu. Dia kata, buat tak tahu. Kalau kau beritahu ni Kang, semua tak jadi. Betul. Semua tak jadi. Okay. Buat tak tahu semua. Dah tahu 2 orang ni. Okay, dah pergi, dah set up semua. Budak-budak pun datang, kita orang buat barbecue. Undang-undang dah masak semua, dah makan semua. Tiba member yang jaga daripada blok A tu lari. Okay. Lari kat kita orang. Cakap, apa pasal? Pak Gad. Cakap Pak Gad. Okay, tak apa Pak Gad. Semua pun lari lah. Jangan tunggu-tunggu, semua lari. Saya dengan member saya lari. Kita fikirkan kita berdua. Nampak bertiga kat belakang. Ada lagi seorang kawan. Okay, lari sampai asrama. Tanya, mana lagi seorang? Tadi bukan kita lari bertiga? Tak ada, kita lari berdua je. Rupa ada orang follow yang lain. Yang seorang lagi tu bukan kawan kita orang. Dah ikut sekali tau. Masa-masa sebab dah kelang kabut masa tu, dalam gelap, kita fikirkan dia tu, rupanya bukan dia, benda lain, benda tu follow. Tapi macam saya cakap, dia sampai kat situ, dia stop, mati kat situ. Benda tu orang kata apa, dia suka mengusik. Benda tu memang suka mengusik tu je. Kata habis dah jadi kes tu semua. Warden panggil rokol. Kantoi, satu dom semua kena. Kantoi Kantoi sebab
buat BBQ dekat ladang lah. Satu dom kena ragging. Bersihkan tanda sekolah, tanda asrama. Pening memang. Dia sebab kat asrama pun memang tak boleh nak bakar-bakar. Ya, memang tak boleh. Kalau nanti punca dia tanya, macam mana kau boleh bawa bakar-bakar ni? Mana api kau dapat? Bila dia tanya mana api kau dapat, mesti kau ada rokok satu asrama, satu dom kena spot check. Semua kena kantoi. Tapi alhamdulillah benda tu tak ada kacau kita orang lepas daripada kejadian tu. Dia cuma kacau masa kita orang nak lari tu je. Yang mula lari berdua tapi lari bertiga tapi sebenarnya kita lari berdua je. Okay, dan kawan-kawan yang dom lain masa lari tu diorang ada orang lain juga. Bersepah. Masing-masing semua bersepah. Okey. Sebab dia gelap tau. Macam kita pergi ladang ayam. Ladang ayam, ladang lembu. Bila kawasan tu memang totally memang gelap betul lah. Bila malam pukul 11 kita buat, memang jadi kita tak nampak apa masa tu. Cuma yelah, bila kita berada dekat tempat gelap, kita tahu kita ni ada berapa orang. Kita tahu, kita boleh nampak bayangan kawan kita, suara dia. Seorang dah, bila kena rush tu, seorang dah lari ke sana, seorang lari ke sana. Tapi bila kita lari tu, kita tahu belakang kita ada lagi 2 orang ni. Sampai sama kita tanya lagi seorang siapa, tak ada, tak tahu. Bukan kawan kita. Tanya seorang-seorang, semua kata bukan. Baik, cerita yang ketiga ni kan, dia sama macam cerita yang pertama kan. Dia sama. Dia, yelah orang kata, biasa aku kadang macam pernah pengalaman juga macam abang ni juga berkenaan ada benda ni. Tapi masa abang lari tu tak ada dengar macam, aku kata suara. Kadang ada orang lari kan macam dengar suara belakang, tapi memang dia follow bunyi tapak kaki tu macam tu. Kita dengar bunyi tapak kaki je. Kita yang kawan daripada macam saya cakap tadi, kawan yang tu dia dah lari, dia dah nampak, dia dah kata, dia dah inform kan. Dia kata ada pagat. Dia dah cakap lari. Semua lari. Tak banyak cakap, semua lari. Sebab kita orang nak suruh pagat tu jadi macam nak cari siapa kan. Sebab kita nak hilangkan jejak lah. Tapi kita dalam masa yang sama, kita dengar ni, kita berlari ber-3 orang. Apa pasal 3 orang lah? Ya. Sebab dia punya tapak step tapak, tu tak ni kan, sama kan. Tak sama. Dengar 3 orang. Okey, sampai kat sama, rasa kita berdua. Dia pelik lah kat situ kan. Kata dia nak mengusik ni, benda ni nak mengusik. Tapi alhamdulillah benda tu dia usik pun tak panjang lah. Yang panjang-panjang lah, pening kepala nanti. Okay. Baik, tu adalah 3 cerita warden pula. Cerita asrama. Satu tu bukan asrama lah kan, yang nombor 2 tadi tu asrama tu. Asrama. Tiga asrama. Okey, ni bersih asrama lah kan. Last bang, sebelum kita menutupi tirai untuk video kali ni, sepanjang abang buat ni lah, kubur apa ni, bukan buat kubur, buat batu nisan ni. Macam tadi abang cakap, adalah pengalaman yang agak light-light, yang tak adalah seram sangat kan. Cuba bagi satu bang antaranya. Okey, macam yang kita tahulah, saya buat batu nisan. Okey, ini yang biasa, yang orang cakap yang light lah. Macam yang kita tengok, macam Syuk tengok, Hafiz tengok dekat sini ada pokok. Sawah belakang ada pokok kan. Okey, kita dengar bunyi pun tadi, bunyi burung kan. Okey, pernah satu malam tu partner saya tak jadi datang untuk buat sekali. So kerja saya masa tu, dia tak jadi datang. Kita nak menggosok lah. Selain pada bancuh, macam saya biasa bancuh je lah, bancuh batu nisan tu. Kita tak ada menggosok lah. So bila saya menggosok tu, dia daripada pukul 8.30 saya buat sampai pukul 11.30 lah. Okey, 11.30. So bila kita dah habis gosok tu, macam ni suasana sunyi macam ni. Okey, so, kita buat story. Buat story handphone lah. Story tunjuk. Okey, kejadian tu jadi dekat depan ni. Dekat depan ni. Tempat parking kereta tu. Dekat tempat parking kereta tu. Sebelum ni tak ada lampu tau. Gelap, sini gelap. Okey. Kejadian jadi kat situ. Saya buat story. Semua. Okey, cakap kerja dah habis semua kan. Kita balik. Dah post balik. Sampai kat rumah, sepupu lah WhatsApp. Hari ni kau kerja berapa orang? Seorang ke?
Habis siapa kat situ? Dia screenshot gambar tu, dia tunjuk, ni siapa? Okay. Kat situ gambar, tapi gambar tu dah tak ada kat sini, dekat handphone lagi satu. Handphone tu dah rosak dah. Gambar tu nampak warna hitam, baju hitam, ada rambut dia panjang. Muka dia, nampak muka tapi tak nampak mata. Oh. Macam empat mata dia kosong itu. Itu kosong lah benda tu. Tapi dia duduk betul-betul dekat kereta tu. Dia betul-betul dia duduk dekat kereta tu. So dia tak kacau lah. Maksudnya dia tak kacau kita lah. Dia tak kacau saya. Saya tak nampak benda tu. Dia pun tak kacau saya pun tak kacau dia. So kita panggil benda tu okey lah. Habiskan kat situ je. Overkan kat situ je lah. Itu antara yang orang kata light lah. Paling antara yang light yang saya kena. Dia tak tunjukkan kat depan saya, dia cuma tunjukkan kat orang. Faham. Okay, baik. Dia tiba-tiba rasa menyesal pula parking kat situ semua. Itu lah. Kau menyesal parking, aku menyesal tanya. Itulah. Pasal kereta aku pun kat situ kan. Alamak, kan? Tapi tak ada apa. Tak ada apa. Cuma hari tu je lah. Tu antara yang orang cakap, bila kita buat seorang, bila saya buat seorang, itu yang saya kena. Tapi dia tak ada balik ke rumah. Yang balik ke rumah pun ada. Anak kena kacau pun ada. Itu pun ada juga. Tapi tak ada saya nak cerita sekarang. Okay, baik. So aku rasa cerita agak jelas semua, kan? Dan aku berminat sebenarnya nak dengar cerita lagi pada abang ni. Tapi itulah, kalau nak Pish, macam mana Pish? Terima kasih. Kalau kau nak, kau kena komen kat bawah untuk part 2. Barulah kita akan minta abang ni untuk cerita lagi untuk part 2 nanti seterusnya. Ya, betul. Apalagi komen banyak-banyak. Dan jadikan ruangan ni adalah ruang untuk berdiskusi, berbincangkan benda-benda yang bermanfaat. Janganlah kau gunakan ruang ni untuk benda yang tak elok, untuk mengkondem seseorang itu ataupun apa pun lah. Baik. So, terima kasih bang kerana sudi berkongsi dengan Santai Chill. Jadi ini adalah satu pengalaman berharga. Kita orang tak pernah pula terfikir dapat shoot kat tempat yang macam ni. Okay, so mungkin akan datang kan, kita akan datang lagi untuk cerita. Jadi mungkin sebelum tu abang ada sepatah dua kata pesanan mungkin nak sampaikan pada pendengar Santai Chill. Okay, untuk pesanan ni macam yang kita tahulah, macam yang saya cakap tadi, tak semestinya kita berada di, kita buat pertulisan ni kita akan diganggu dengan benda-benda macam tu. Dan lagi satu, tak semestinya kita berada di kubur benda tu akan kacau kita. Sebab benda ni ada dekat mana-mana je. So kita kena, orang kata apa, lebih takutkan kepada Allah. Jangan kita takut pada benda tu. Tapi berani sangat pun jangan. Takut nanti makan diri. Lagi satu, kalau nak batu nisan boleh roja-roja. Okay. Nanti abang bagi nombor telefon, kita selit dekat description pada korang yang minat nak cari batu nisan yang gempak-gempak, ada di bawah. Boleh custom design bang. Custom design tu tak ada lah. Tapi kalau ada permintaan tu, mungkin kita cuba tunaikan semampu yang boleh lah. Betul. Itulah pada korang yang berminat nak tempah awal sebelum dijemput, boleh. Tarikh lahir tu kita akan isi. Yang meninggal tu kita kosongkan. Siap-siap. Bila dah meninggal kita tulis pun boleh tu. Pun boleh kan. Tak jadi hal. Ingat mati tu satu perkara yang bagus. Ya, betul kan. Bila kita ingat mati, maksudnya itu kita ingat Allah. Ya, betul. Kan? Jadi betul lah bang ni cakap kita jangan ingat pada kuburan. Alamak, kubur takut dah. Takut. Dia bukan, itu maksud kita dah bukan takut untuk mati. Patutnya bila kita tengok kubur ni adalah lihat kan, satu hari nanti kita akan duduk kat situ juga. Ya, betul kan. Patutnya kena sapa juga, bagi salam kan. Assalamualaikum ahli kubur kan. Ini nampak kubur, cakap ini si keras ni. Itu yang silap. Mentaliti orang Melayu banyak diracun dengan benda-benda macam tu. Baik, kalau korang nak lagi macam biasa tadi komen kat bawah. Dan jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.